Saya dah sign ni pula. Dah isi dah semua. Dah, Saya hantar PDF dah. Duduk saya hantar dekat apa Mas Nizam dengan Ustaz Hafiz. Saya hantar dia. Tak gini nombor. Saya hantar dia. Gini nombor 017 017 200 8486. 8486 nama dia. Saya majlis dalam Tengku, Pak Tengku. Pak Tengku. Saya Pak Tengku. Terima kasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi Masjid Setia Alam, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu untuk sama-sama hadir ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah berikan kepada kita kelapangan waktu lagi untuk duduk sama-sama untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ilmu-ilmu Allah. Moga-moga dengan demikian hati kita semakin tunduk untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan hati kita semakin bersih, dan dalam waktu yang sama kita ini jadi manusia yang dengan benda-benda yang buruk ni kita tak berapa nak sangat. Benda-benda yang baik tu ada dekat je. Hati tu kalau kita untuk datang solat berjemaah tu tunduk je, nak aja. Kalau benda-benda maksiat tu jadi tak nak aja. Jadi benda-benda begini, perkara-perkara begini nak dibina, nak dididik, nak dibimbing. Caranya datang ke masjid, datang ke surau solat berjemaah, datang kuliah-kuliah agama, dengar rahmat Allah turun, macam-macam hadis bila diceritakan tentang kelebihan pengajian, kelebihan ilmu solat berjemaah. Yang inilah yang akan menyebabkan hati kita yang mana banyak penyakit, hati kita yang kotor, yang banyak masalah itu, dengan kita duduk majlis-majlis ilmu ni, solat berjemaah ni dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali salah satu tempat dia menyebutkan bahawa dia mengatakan bahawa hati kita ini, kata Imam Ghazali, dia seperti cermin. Hati kita seperti cermin. Apabila kita melakukan satu dosa, maka di sana akan ada satu titik hitam, satu bintik hitam. Itu satu maksiat yang kita buat. Kalau dua maksiat, datang dua titik hitam. Kalau maksiat yang kita buat tu besar, lagi besar titik hitam yang melekat pada hati kita. Maka Imam Al-Ghazali dia kata, kalau dah banyak maksiat kita buat, macam-macam kita buat maksiat, menyebabkan hati kita itu tadi yang digambarkan oleh Al-Imam Syafi'i sebagai cermin, maka cermin tu daripada yang boleh memantulkan cahaya, dia jadi cermin yang gelap. Bila gelap, dia dah tak ada cahaya dah. Tak ada cahaya, benda gelap. Sepatut cermin bila kita suluh dengan cahaya. Cahaya ialah nur. Nur cahaya. Cahaya ialah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hati yang banyak buat maksiat itu disuluh nak dapatkan cahaya,
nak dapatkan kebenaran, maka cahaya itu tak dapat masuk pada cermin, pada hati itu, sebab hati itu dah hitam, dah kotor, dan dia tak boleh nak pantulkan cahaya. Itu gambaran ibarat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kita ni dah berumur ni, macam-macam dosa maksiat dah kita buat. Hari ni genap 1 minggu tahun baru kita lah, tahun 2023 ni. Jadi sempena masuk tahun baru ni kita lah masing-masing tuan-tuan ya. Sama-sama, saya pun sama-sama, kita perlu ada dalam diri kita ni azam. Setiap tahun hijrah ke, tahun masihi ke, perlu ada dalam diri kita ni azam. Azam apa? Untuk perbaiki diri kita. Kita ni bukanlah dilahirkan dalam keadaan perfect, sempurna, kan? Tuan-tuan rasa lahir sempurna? Kita tak. Kita ni bukan dilahirkan dalam keadaan sempurna. Ataupun kita ni lahir anak para nabi, kan? Ayah kita ni, mak kita ni para nabi, para awliya. Tak. Kita ni lahir dalam keadaan orang yang biasa. Kemudian dari sudut mula dapat pendidikan pun Allah pening, tak betul. Setup kehidupan kita ni banyak yang tak tepatnya. Disebabkan dia lah macam-macam masalah yang kita lalui dalam kehidupan kita. Macam-macam masalah kita ada, masing-masing dengan masalah masing-masing. Yang kehidupan kita itu bukannya keseluruhannya membawa kepada kebaikan. Jadi bila kita masuk tahun baru ni, kena ada dalam diri kita masing-masing, kita perlu ada azam tahun baru. Tahun baru ni kena ada dalam diri kita apa planning kita untuk tahun ini, yang perlu kita baiki, yang perlu kita laksanakan. Mungkin tahun lepas, tahun 2022, kita ada plan beberapa perkara, tengok yang mana yang berjaya kita buat checklist. Yang ni berjaya, ni berjaya, ni berjaya. Tanya air tu. Okey. Biasa kerja kena minum buka kiri. Bismillah. Planning yang kita buat tahun-tahun lepas, tengok kena ada apa yang berjaya kita buat, apa yang tak berjaya kita buat. Dan bila masuk tahun 2023 ni, kena ada checklist pada diri kita masing-masing. Ada checklist. Tahun 2023 ni aku nak buat ni. Yang ni aku nak buat, yang ni aku nak buat, yang ni aku nak buat. Dulu tak buat lagi. Contohnya, dulu sembahyang sunat tak ada langsung. So kita dah ada dah planning. Okey, tahun 2023 ni kena ada dah sunat qabliyah, ba'diyah kena buat. Tahajud tak boleh ya. Tak boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau dah biasa tu sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau dah boleh seminggu sekali, mungkin selang semalam bangun tahajud. Baca Quran pula bila kita baca. Sehari dulu mungkin hari Jumaat aja baca. Ni tiap-tiap hari cuba dapatkan satu muka, cari waktu, buat plan diri kita masing-masing. Untuk apa? Bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dunia kita ada plan. Bermula pada kecil kita sekolah rendah, ada nama periksa dia UPSR, Jannah. Sekarang ni tak ada dah. Kemudian naik sekolah menengah, ada PMR, PT3, kan? Kemudian SPM, ada STPM, ada nama dia diploma. Kemudian ada degree, sambung belajar, buat master, buat research, buat PhD. Kerja pula, naik pangkat, jadi pengarah, jadi pengurus, naik lagi sampai naik jadi Perdana Menteri. Untuk dunia ada kita plan. Kalau gaji kita bermula 1,000, naik 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, naik. Kalau kita buat rumah kecil, tahun depan kita tambah itu, tambah ini, buat awning lah, tambah pagar lah, tambah itu, tambah ini, setingkat naik 2 tingkat. Ada planning kita untuk dunia, dan kita plan, kita merancang. Maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena ada begitu. Jangan kita dengan dunia ni macam-macam kita plan. Itulah, inilah, semua kita nak gaji, nak besar,
tiap-tiap tahun nak tambah itu, tambah ini. Tapi untuk kita dengan hubungan Allah SWT tak ada. Kena ada tuan-tuan. Diri kita masing-masing. Kita ni tak dilahirkan sempurna, tak perfect, ada kelemahan. So tengok kelemahan diri kita masing-masing. Tak ada orang yang lebih kenal kita melainkan diri kita sendiri. Tengok aku ni ada masalah apa. Ada bergaduh dengan jiran. Tahun lepas ada musuh dekat jiran ni, ada 5 orang. Okey, tahun ni target turun, tinggal 3 orang. 2 orang kita bagi settle kan. Kau team mau adjust macam mana. Kita ni ada masalah dengan anak-anak, bergaduh dengan anak-anak, bergaduh dengan mak bapak, dengan adik-beradik, dengan saudara mara, dengan pengurusi masjid, dengan ahli jawatan kuasa masjid. Kita settle. Tengok muhasabah balik diri kita, ni tak settle. Kemudian cek balik perangai kita ni. Aku ni ada perangai macam ni. Cek, buat checklist benda-benda buruk yang ada pada kita. Benda baik tak payah bagi tahu, memang okey aja benda baik. Sebenarnya problemnya benda salah, benda buruk yang ada pada kita. Aku ni perangai ada ini satu ni buruk, okey. Perangai buruk lagi aku ada nombor 2 ini. Kemudian aku ada perangai buruk lagi yang ni. Kira semua ada berapa? Ada 40 contoh kan. Maka bila kita dah ada tu, okey, yang ni bagaimana aku nak baiki? Yang ni tahun ini cadangnya, dulu aku ni jenis angin satu badan, pantang sikit je angin, sikit je melenting, sikit je terbang, cawan terbang, pinggan terbang, tangan orang marah dia, sampai orang jenis angin satu badan ni dia menggigil tangan dia tu, tangan menggigil. Penyakit tu apa? Sebab hati kita banyak penyakit. Hati kita tu sampai menggigil, tak boleh tahan. Dia dah hati dia tak boleh tahan, dia penyakit. Menggigil. Penyakit tu sebenarnya. Tengok tu penyakit kita. Aku ada penyakit apa ni? So yang tu macam mana kita nak baiki? Yang ni aku nak baiki, ambil tindakan begini. Yang ni kaki gaduh pula, bergaduh dengan itu, bergaduh dengan ini, sikit-sikit angin gaduh, dia je lah hero, cakap dia je lah yang betul kan. Yang ni apa pula aku buat tindakan nak buat. So kena ada yang itu, supaya kita ni boleh makin hari, makin tahun, makin bulan kita ni semakin baik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita. Ini kali keempat kuliah saya di sini. 3 kuliah kita yang pertama sini kita membicarakan tentang kitab di balik tabir kematian, karya agung Imam Al-Ghazali. 3 kuliah kita yang lalu kita dah membicarakan tentang pengenalan kepada Imam Al-Ghazali. Kita telah menceritakan bagaimana Al-Imam Al-Ghazali itu melalui fasa kehidupan yang mana dia minta sangat. Apabila kita baca kitab ni, kita faham kita tak lalu, kita tak buat sebagaimana apa yang dia buat. Kelemahan, kesilapan yang dia lalui, dia nak kita baca, kita faham, kita tak buat benda tu. Ini pentingnya. Bila kita mengaji, kita faham tarikh, sirah, bagaimana apa yang berlaku pada Imam Ghazali, apa yang dia buat, dia minta kita faham. Benda yang tak baik itu dia minta kita jauhkan, dan kita dah bincangkan pada kuliah-kuliah kita yang lalu. InsyaAllah pada malam ni baru kita masuk kitab, baru kita habis tentang biodata Imam Al-Ghazali. Malam ni kita masuk pada kitab, kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian, karya Imam Al-Ghazali, yang mana kitab ni membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab yang ada pada saya ni pustaka Al-Ihsan terbitan. Jadi kalau tuan minat, dia ni ada dekat Shopee, type aja Di Balik Tabir Kematian. Menarik kitab ni. Dan kitab ni ada lebih kurang dalam 350 muka surat. Dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama dia menceritakan tentang sebelum kita mati, preparation untuk mati, itu bahagian yang pertama. Kemudian bahagian yang kedua, dalam 230 ke atas, dia membicarakan tentang selepas kematian. Yang mana kitab ni merupakan saduran daripada kitab Ihya Ulumuddin, diambil sebahagian daripadanya, yang pengarang disusunkan ni, iaitu Zikru Al-Maut wa ma ba'dahu. Itu tajuk asal di dalam Ihya Ulumuddin. Okey, kita masuk kepada kata pengantar ni. Yang mula ni kita tengok apa kata pengantar oleh pengarang. Dia kata
Segala puji hanya milik Allah yang dengan kematian, iaitu al-maut. Al-maut itu kematian. Dia memukul leher penzalim, mematahkan punggung para penguasa dan menghentikan angan-angan para kaisar, iaitu maharaja. So dia mulakan pengarang ni, dia baca bismillah, setelah mulakan dengan selawat, dia kata segala puji milik Allah yang dengan kematian. Sebab kitab ni membincangkan tentang kematian. Bila sebut aja kematian, kata pengarang, dia kata dia memukul leher penzalim. Orang yang zalim ni dah hilang dah zalim dia kata. Mematahkan punggung para penguasa, pemerintah yang hebat-hebat semua kan akan mati, tak ada dah hebat, dia kata. Dan menghentikan angan-angan para kaisar, maharaja, maharaja Rom, Parsi kan, yang hebat-hebat tu bila datangnya kematian tak ada dah, semua tu terhenti angan-angan mereka. Mereka itulah orang-orang yang hatinya selalu enggan mengingat kematian, sampai datanglah kepada mereka janji yang nyata, lalu Allah mengembalikan mereka kepada kehidupan semula. Mereka berpindah dari istana ke dalam kubur, dari cahaya dunia kepada kegelapan liang lahat, dari suasana nyaman bersukaria dengan anak-anak kepada suasana menyesakkan di sekeliling serangga dan cacing, dari nikmatnya menyantap makanan dan minuman kepada gelimang debu, dari senangnya berkumpul dengan keluarga menuju sepinya hidup sendirian, dan dari ranjang yang empuk ke kubur yang penuh dengan derita. Jadi pengarang mula ni dibawa bila datangnya kematian, segala nikmat yang ada dekat dunia ni putus. Anak putus, isteri putus, kenderaan putus, dengan kemewahan kehidupan putus. Apa-apa yang ada, yang seronok atas muka bumi ni semua habis. Ada kehebatan yang ada pada kita, pangkat, ada harta, ada semua tu tidak ada nilainya. Renungkan, apakah mereka memiliki benteng kuat yang dapat melindungi diri mereka dari kematian, kata pengarang. Bila datangnya kematian, kita cuba renungkan, ada tak siapa-siapa yang ada benteng, dia boleh tahan daripada mati. Allah Ta'ala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan melalui kematian. Ada tak manusia, makhluk Allah yang dia boleh tahan daripada mati? Tak ada. Tak ada siapa yang mampu, dia kata. Dan apakah mereka punya perisai yang kukuh untuk menghadapi al-maut itu? Adakah yang golongan yang tak nak ingat kepada kematian, dia ada perisai yang kukuh, ada persiapan, maksudnya ada benteng yang kuat untuk menghadapi kematian? Renungkanlah. Ini yang pengarang dibawa. Kemudian pengarang dibawakan satu ayat Quran, surah Maryam ayat 98. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum dzikra. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Maha suci Allah, satu-satunya yang perkasa dan berkuasa, satu-satunya yang akan tetap kekal abadi, dan satu-satunya yang menundukkan semua jenis makhluk dengan kefanaan yang pasti akan terjadi pada mereka. Kemudian dia menjadikan kematian sebagai penyelamat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana pengarang dibawakan, berikan keyword pada kita, bahawa dengan datangnya kematian, mati itu dia merupakan penyelamat kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang yakin dengan Allah, yang buat amal-amal yang saleh. Kematian ni merupakan satu penyelamat. Selagi mana kita hidup, kita ni diuji satu, diuji, maka bila datang kematian, lepas dah semua ujian tu, susah tu tak ada dah. Uji-ujian Allah tu. Sebab apa? Dia bertahan dengan iman, dia bertahan dengan takwa, dia bertahan dengan ujian-ujian, dengan kesusahan tu. Kerana semua kesusahan tu ada nikmatnya apabila datangnya kematian. Jadi orang yang bertakwa, mati ni sesuatu benda yang baik. Tu bagi orang yang bertakwa, dia kata. Kemudian
Dia menjadikan kematian sebagai penyelamat bagi orang-orang yang bertakwa dan sebagai janji bagi mereka untuk bertemu dengannya. Itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadikan kubur sebagai penjara dan tahanan yang sangat sempit bagi orang-orang yang celaka sampai hari pengadilan. Yakni pengarang disebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kubur itu sebagai penjara dan tahanan yang sangat sempit bagi orang-orang yang celaka. Orang yang banyak buat maksiat ini, so kubur tu merupakan tempat yang celaka lah bagi dia sampai hari pengadilan. Kita ni bila mati nak tunggu mahsyar tu, kita tak tahu kiamat bila nak berlaku. Jadi bila duduk dalam alam kubur, itu merupakan satu tempat yang sangat menyeksakan. Dialah yang menganugerahkan kenikmatan yang menyenangkan, dan dialah yang menimpakan azab yang tidak boleh ditolak. Semua yang ada di langit dan di bumi bersyukur kepadanya, dan seluruh yang ada di dunia serta di akhirat memanjat puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga selawat serta salam serta sentiasa dilimpahkan kepada Muhammad, pemilik berbagai mukjizat yang nyata dan tanda-tanda kerasulan yang mengagumkan, serta segenap keluarga dan sahabatnya. Kemudian kata pengarang, dia kata, bagi setiap manusia, kematian adalah tempat kembalinya. Tanah adalah alas tidur. Dia kata, bagi setiap manusia, kita lah yang dinamakan sebagai manusia ni, kematian adalah tempat kembali. Mati ni tempat kembali, bukan tempat pergi, tempat balik, kan? Sebab itu boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita akan kembali. Maksudnya mati tu, bila datang mati, dia tempat kita kembali, tempat kita balik, bukan kita pergi. Dia kata. Kemudian kata pengarang, tanah adalah alas tidur. Tanah jadi tempat tidur kita, jadi katil tempat kita tidur. Cacing jadi temannya. Malaikat mungkar dan nakir adalah teman duduknya. Kubur adalah tempat tinggal. Perut bumi adalah tempat menetapnya, dan kiamat adalah saat yang ditunggunya. Jadi bila kita mati, masuk dalam kubur, yang keliling apa ada keliling kubur tu dah jadi teman dah. Tapi kita duduk tu tak lama. Sebenarnya kita menunggu saat apa? Iaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Ia pasti akan datang ke syurga atau ke neraka. Mahu tidak mahu, ia harus memikirkan tentang kematian, mengingatnya, bersiap diri untuk menghadapinya. So kata pengarang ini, dekat mukadimah ni, dia kata kita ni sebagai manusia, boleh tak boleh kita akan lalui ke kematian. Maka kita perlu ingat dan kita perlu buat persiapan untuk menghadapinya, merenungkannya, mencurahkan perhatian kepada kematian itu, fokus kepadanya dan menunggunya. Jadi mati ni benda yang perlu ditunggu. Faham, buat preparation, dan kita tunggu. Setiap kita ni bahawa kematian tu akan sampai. Jadi bila sesuatu yang kita tunggu ni, kita perlu prepare benda-benda yang sepatutnya, benda yang ditunggu. Ia mesti menganggap dirinya termasuk orang-orang yang mati dan melihatnya berada di tengah-tengah para penghuni kubur. So pengarang ni dia bawakan pendekatan, dia kata bila kita ni dengan kematian kena ada dalam diri kita ni, kita menganggap diri ni termasuk orang-orang yang mati dan melihatnya berada di tengah-tengah para penghuni kubur. Macam mana kita nak faham? Contohnya kita ni minat, contohnya nak jadi lawyer, maka kita kena berkawan dengan lawyer, kena berkawan dengan peguam. Kalau kita ni minat nak jadi doktor perubatan, maka kita kena tahu doktor ni bagaimana kehidupannya, bagaimana cara dia hidup, apa yang dia buat seharian. Maka benda tu kita lazimi, kita buat preparation. Oh begini kehidupan, menyebabkan kita gembira, kena seronok, kena ada bersangka baik untuk pergi ke arah itu. Begitu dah juga ke kematian. Maka dengan kematian tu kita kena sediakan diri kita ni duduk, rasakan diri itu duduk tempat orang yang mati. Bagaimana? Rasakan diri kita ni bahawa kita ni berada di tengah-tengah penghuni kubur. Apa
apa yang perlu ada. So kita akan buat preparation untuk itu. Segala sesuatu yang akan datang itu sudah dekat, dan yang masih jauh ialah sesuatu yang tidak akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang selalu memuliakan dirinya dan beramal demi kepentingan hidup sesudah mati. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak sebutkan pada kita, orang yang cerdik itu siapa dia? Orang yang cerdik, orang yang pandai. Orang cerdik yang pandai ni bukannya kita katakan orang yang belajar tinggi-tinggi, itu je orang cerdik, kan? Tapi nilai cerdik yang disebutkan oleh Nabi, orang yang cerdik orang yang macam mana? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik dari sudut pandang Nabi, dari sudut pandang Islam, orang yang macam mana? Adalah orang yang selalu memuliakan dirinya. Dana nafsahu, dia rendahkan diri dia, dia muliakan diri dia. Bagaimana cara dia muliakan diri dia? Wa amila lima ba'dal maut. Dia sediakan amal-amal, dia sediakan ibadat-ibadat untuk kepentingan hidup selepas mati. Itu orang yang cerdik dari sudut pandang Nabi. Bukan orang yang cerdik yang jadi doktor, jadi profesor, jadi pilot, jadi lawyer. Tak. Yang orang yang cerdik, kata Nabi, yang dia prepare diri dia, dia buat persiapan diri dia untuk amalan-amalan selepas mati. Itu orang yang cerdik. Kita ni salah kita memahami cerdik. Cerdik orang yang pandai, kita rasakan dia cerdik. Orang yang gaji besar puluh-puluh ribu, itu kata, oh ini cerdik, mesti gaji dia besar. Jadi kontraktor, jadi lawyer, jadi pilot, gaji puluh-puluh ribu. Jadi konsultan, jadi menteri-menteri besar, banyak duit, macam-macam projek dia ada, kan? Kita rasa itu orang cerdik pandai. Tak. Sudut pandang Nabi ni, dia adil. Nabi melihat cerdik itu adil. Maksudnya otak yang cerdik pun boleh jadi cerdik, kalau otak tak cerdik pun sama nilai. Yang nilai yang diletakkan oleh Nabi itu, yang cerdik ialah yang amila lima ba'dal maut, orang yang prepare diri dia untuk selepas kematian, buat ibadat yang banyak, buat amal yang banyak. Ini orang yang cerdik. Tak kisahlah dia kerja apa sekalipun, bermula daripada setinggi-tinggi pangkat, dia ni raja ke, sultan ke, menteri, sampai serendah-rendah pekerjaan, kerja duk angkat sampah ke, sapu sampah ke, apa-apa kerja paling rendah, semuanya nilainya sama di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata cerdik kalau dia prepare diri dia dengan amalan-amalan untuk selepas mati, maka dia orang yang cerdik. Itu sudut pandang Nabi. Jadi bila kita faham hadis ni, kita renung, kita tadabbur, kita dengar, fikir diri kita ni masing-masing. Agak-agak kita selama hari ni cerdik tak? Gitu kan. Kita menilai itu, cara kita faham agama, cara kita menilai itu, maka dia akan membina pemikiran kita yang baik. Barulah kita nampak dunia nampak sementara, akhirat tu baru kita nampak besarnya nilai di sana. Okey. Kata pengarang, tidaklah mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu kecuali dengan terus mengingatinya dalam hati, dan juga tidaklah mudah untuk terus dapat mengingat sesuatu kecuali kita juga tekun mendengarkan hal-hal yang dapat mengingatkannya serta memperhatikan hal-hal yang dapat menggugatnya. Kata pengarang, dia kata bukan satu benda yang mudah, dia kata, untuk siapkan diri ini menghadapi sesuatu, melainkan dia kata kita kena selalu benda tu ada dalam hati kita, tentang kematian, amal ibadat, benda tu kena ada sentiasa dalam hati, selalu kita ingat. Kemudian kita pula tekun, rajin dengar hal-hal tentang kematian, maka menyebabkan kita selalu ingat kepada kematian. Dia kata kita harus selalu memikirkan soal kematian yang mengawali proses kematian,
dan kehidupan setelah mati, serta hal ehwal akhirat, hari kiamat, syurga dan neraka. Setiap Muslim, mahu tidak mahu, harus sentiasa mengingat, memikir dan merenungkan agar dapat mendorong diri untuk melakukan persiapan menghadapi kematian tersebut. So dekat mukadimah ni, dia sebutkan pada kita bahawa sebagai orang Muslim ni, kita nak ke tak nak, kita kena ada, nak kena buat, kena bagi ingat, lepas itu kena fikirkan, itu renung, tadabbur, yang mana bila kita ada sifat mengingat, kita ada sifat memikir, kita ada sifat nak renungkan tentang kematian, semua tiga elemen ini dia akan apa kesan dia? Dia akan menghadirkan diri pada kita, menyebabkan kita ada dorongan, mendorong diri kita untuk melakukan persiapan, preparation untuk menghadapi kematian tersebut. Tuan-tuan, bila kita nak pergi musafir, nak pergi berjalan, contohnya dari sini nak pergi mana? Nak pergi Turki lah kata senang. Bila kita nak pergi lagi berapa bulan, kita nak pergi lagi 4 bulan contoh, nak pergi Turki, apa perlu kita buat? Bukan boleh tunggu 4 bulan kita pergi, tak. Daripada hari ini kita dah ada plan nak pergi Turki, kita dah ada plan pergi tengok tiket kapal terbang yang mana yang murah, syarikat penerbangan yang mana yang murah. Kemudian kita tengok bila landing besok nak naik bas apa, nak jalan. Kita tengok nak pergi tempat-tempat, kita nak pergi dekat Istanbul ke, dekat Bursa ke, tempat-tempat yang kita nak pergi satu-satu tu kita kena tengok berapa kosnya, berapa bajet yang perlu kita ada, preparation yang perlu kita buat, makanan kita nak pergi berapa hari, makanan perlu prepare berapa banyak, makan pagi, tengah hari, petang, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. So untuk musafir kita dah ada perancangan. Maka itu yang dibawakan pada mukadimah ni, ingat, fikir, renung, maka dia akan menghasilkan kita, mendorong kita untuk buat preparation, persiapan untuk menghadapi kematian. So semua apa yang kita lalui, dia perlu lalui perkara yang sama. Kemudian kata pengarang, perjalanan ke akhirat sungguh sudah dekat dan usia pun hanya tinggal sedikit, kata. Namun banyak manusia yang masih lalai darinya. Jadi setahun kita masuk tahun ni, tahun 2023 ni, umur kita semakin pendek, bukan semakin panjang. Kata tahun baru ni rasa umur semakin panjang, tak. Umur kita semakin pendek, kan? Semakin pendek, semakin hampir kita kepada kematian. Dia kata. Kemudian pengarang dibawakan dalil daripada surah Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maksudnya telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Dia kata, maksudnya telah dekat kepada manusia hari hisap kita ni, semakin hari semakin dekat dengan hari hisap, hari kiamat, yang mana akan menghisap amalan kita, sedangkan wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Ini sifat manusia. Habis mukadimah yang dibawakan oleh pengarang sebagai satu lantaran awal kepada kitab ini, Dzikrul Maut wa ma ba'da. Okey, kita masuk bab yang pertama. Tajuk besar dia, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Ini tajuk yang pertama, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya, kata pengarang. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, dia kata, ketahuilah sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan mengintai kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Kata Imam Ghazali, orang yang tenggelam dalam urusan duniawi, kita lah yang hidup dekat dunia, tenggelam dalam urusan dunia, dalam ujian yang Allah berikan dunia ini, yang penuh dengan tipu daya.
tuan-tuan, kita duduk dekat dunia ni banyak tipu daya yang kita lihat, penuh dengan tipu daya. Dan kita ni berada dalam kesenangan dunia. Maka kalau kita tenggelam dalam kesenangan duniawi ni, kata Imam Ghazali, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Contoh, kita ada satu kereta yang cukup hebat, cukup besar, seronok dengan kereta tu, jalan sana jalan sini kan, ke depan dah, ke belakang, pergi negeri sana negeri sini, jalan seronok dengan kereta. Kalau kita ni pula ada jet peribadi, ada pilot sendiri, seronok kan, dengan kesenangan ni ada, rasa nak pergi London jap, bagi tahu kita ni pilot, besok pergi London jap. Kita ni ada kenderaan yang hebat sedemikian, pagi naik kapal terbang, pergi sana pergi sini kan. Jadi kesenangan duniawi itu akan menyebabkan kita lalai dari mengingat kematian. Akibatnya jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Kita yang jenis kalau yang Allah berikan nikmat dunia yang banyak ni, kesenangan ni, bila cerita tentang kematian, Allah, ini cerita tentang mati ni bagi orang lain lah, kita tak nak dengar kan. Dia tak suka nak dengar satu. Dan bila cerita tentang kematian ni, dia membenci. Apa cerita bab mati ni, orang dunia ni kena fikir, kita kena maju, move forward, dia kata kan. Kena, untuk dunia ni kita kena fikir lagi, apa lagi boleh buat. Sebab duduk dalam kesenangan. Cerita bab mati ni, alah, boring, tension, alah, bab mati, stres dengar ni, tidak menggembirakan. Sedangkan itu yang akan kita lalui. Ini kata pengarang Imam Ghazali. Mereka itulah orang-orang yang ditegur dalam firman Allah. Orang jenis macam ini, kata pengarang, ditegur oleh Allah. Apa yang Allah tegur? Ni bawakan pada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Pengarang dibawakan dalil, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ditegur oleh Allah. Apa yang Allah tegur jenis manusia macam ini? Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, kata, sesungguhnya maut yang kamu lari darinya itu pasti akan mendapati kamu. Lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia, yakni Allah, akan memberitahukan kepada kamu apa-apa yang kamu nak lakukan. Qul innal mautal ladzi tafirru. Kamu wahai Muhammad ceritakan pada mereka, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dalam dirinya, yang bencikan tentang kematian, yang tak suka dengar bab mati ni, cerita. Wahai Muhammad, kamu cerita pada mereka yang tak nak dengar ni. Cerita pada mereka apa? Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya mati yang kamu tak nak dengar, yang kamu tak nak dengar, yang kamu benci itu, yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Mati itu akan datang jumpa kamu. Summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui benda-benda yang gaib dan juga benda-benda yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang mana akhirnya Allah akan ceritakan, sebutkan pada kamu apa amalan-amalan kamu yang kamu lakukan. Itu ayat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, manusia pada dasarnya terbahagi ke dalam 3 golongan. Habis itu sebagai hujah pertama bawa Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali dia bawakan pendekatan. Dia kata manusia ini pada dasarnya, pada asasnya dia terbahagi pada tiga golongan, kata Imam Ghazali. Dia kata yang pertama, ada yang tenggelam dalam urusan duniawi. Itu yang pertama, ada tenggelam dalam urusan duniawi, pertama. Kemudian yang kedua, ada yang bertaubat. Yang kedua jenis yang bertaubat. Dan yang ketiga, ada yang telah mencapai tingkat arifin. Mencapai tingkat arifin. Arif ni orang yang mengetahui. So asas pada bab yang pertama ni Imam Ghazali dibahagikan. Manusia tu ada tiga jenis. Satu, tenggelam dalam urusan duniawi. Yang kedua, ada yang nak bertaubat.
Dan yang ketiga, yang dah mencapai tingkat al-arifin. Al-arifin. Okay. Kemudian kata Imam Ghazali, orang yang tenggelam dalam urusan duniawi, ini golongan yang pertama lah. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian. Jenis yang pertama ni, dia jenis dia tak ingat mati sebab dia tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan kalaupun ia mengingatinya, kalau jenis pertama ni, kalau dia ingat pula kematian, kata Imam Ghazali, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Jenis yang pertama ni, yang tenggelam dalam dunia ni, cerita pada dia bab kematian ini, yang akan dilalui, cerita kepada dia tentang akhirat ini, dia akan meratapi dunianya. Dunia ni lagi penting, tak boleh tinggal, dia kata. Yang mana bila cerita tentang kematian ni, dia rasa macam boring, stres, tak nak dengar, menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian kata Imam Ghazali, orang yang bertaubat, ni yang geng yang kedua, manusia jenis yang kedua. Orang yang bertaubat itu akan memperbanyak mengingat kematian, kata, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Jenis yang kedua ni, jenis yang nak bertaubat ini, dia ni dalam diri dia akan banyak ingat mati, kemudian sehingga bila diingat kematian rasa takut, menyebabkan bangkit di hatinya rasa takut dan juga rasa gentar, rasa takut kepada Allah. Aku ni hidup ni tak lama je mati. Ada dalam diri dia rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Jadi bila dia ingat kematian, ada dalam diri dia ingat, menyebabkan semakin sempurna untuk dia melakukan taubat kepada Allah. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian. Boleh jadi dia kematian tu rasa takut, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahawa kematian itu akan datang di kala taubatnya dirasakan belum sempurna. Jenis yang kedua, jenis taubat ni, dia rasa takut tentang kematian. Sebab apa? Sebab dia rasa, aku ni tak bertaubat lagi, banyak dosa buat lagi, banyak maksiat buat lagi, tapi belum bertaubat. Jadi rasa takut sebab belum bertaubat. Dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Dia rasa, tak cukup lah ni bekalan, amalan kurang, benda-benda wajib banyak tinggal, benda-benda sunat tak buat, so banyak benda yang tak dibuat lagi. Rasa takut mati pada orang seperti ini masih boleh dimaklumi. So jenis macam ini, kata Imam Ghazali, rasa takut pada orang seperti ini kita boleh fahami. Dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, barang sesiapa man kariha liqa Allah, sesiapa yang tak suka, dia benci untuk bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. So hadis ini dia ada ciri golongan yang kedua. Orang bertaubat ni dia takut nak bertemu dengan Allah. Tapi kata Imam Ghazali, tak. Jenis yang kedua taubat ni, dia takut tu untuk bertemu dengan Allah tu bukan takut tak nak jumpa Allah, tapi dia tak rasa takut sebab dia rasa maksiat banyak buat. Lepas tu dia rasa amal bekal dia tak cukup lagi. Itu menyebabkan dia takut. Bukan dia takut dia tak nak jumpa Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Okey. Kemudian seterusnya, orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ia hanya takut jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kurang sempurna dan juga lalai. Ia laksana seseorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya kerana sibuk mempersiapkan diri supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih. So Imam Al-Ghazali ni dia puitis. Dia puitis. Dia buatkan satu contoh. Dia kata, ia laksana seseorang yang terlambat bertemu dengan kekasih. Dibuatkan contoh. Kita ni nak bertemu dengan kekasih, orang yang kita sayang,
anak kita ke, suami ke, isteri kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, orang yang kita sayang. Jadi laksana seorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya kerana apa? Kerana sibuk mempersiapkan diri, sibuk siapkan diri untuk bertemu dengan orang yang disayangi. Tak kisahlah siapa-siapa, kita buat preparation tu kerana sibuk nak bertemu dengan dia. Apa kelengkapan yang diperlukan? Dia kata supaya pertemuan tu nanti dengan kekasih nanti dia mendatangkan kecintaan sang kekasih, yang mana dia prepare diri kita sebaik mungkin supaya bertemu dengan kekasih dia nanti. Itu merupakan saat yang sangat menggembirakan. Dia gembira dan dia nak menggembirakan kekasih dia, nak menggembirakan Allah dengan amalnya, dengan ibadatnya, dengan ketaatannya. Tinggi puitis Imam Al-Ghazali. Jadi ia tidak boleh dianggap keberatan. Azan ya? Kita beri laluan azan. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian, kita habiskan perenggan ni. Okey.
Kita masih membicarakan golongan yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu golongan yang nak bertaubat. Dia kata disebutkan sini ada hadis yang mengatakan man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Jadi hadis ini tak termasuk golongan yang kedua. Mereka ni bukan golongan yang benci untuk bertemu dengan Allah, tapi sebenarnya dia merasakan diri dia tak ada preparation. Dan Imam Al-Ghazali dibawakan satu contoh yang cukup puitis, seperti seorang kekasih yang terlewat, yang terlambat bertemu dengan kekasihnya kerana dia siap membuat preparation, persiapan untuk bertemu dengan kekasihnya, yang mana dia mengharapkan apabila dia jumpa kekasihnya itu akan mendatangkan kecintaan sang kekasih. Dia buat preparation supaya nanti bila dia jumpa dengan kekasih dia lagi seronok, lagi suka dengan pakaiannya, dengan cantik, dengan rupanya, dengan bedak, dengan minyak wangi. Itu menyebabkan dia lewat. Begitulah golongan yang kedua. Jadi golongan orang yang bertaubat, dia prepare diri dia dengan amal ibadat, dengan taat perintah Allah, semua tu supaya itu bekal bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ciri khas orang yang bertaubat ialah fokus pada persiapan pertemuan dengan Rabbnya. Jenis manusia yang kedua ni, kata Imam Ghazali, ciri khas dia, khususnya golongan yang kedua, ialah kerana dia membuat persiapan untuk bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. So golongan yang kedua ni dia memang ada persiapan yang khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Ini ciri yang dapat dikenal pasti. Dan mengurangi perhatian kepada hal-hal lain. Urusan-urusan lain tu dia tak ambil berat sangat. Tetapi yang membuatkan dia ni ada persiapan untuk bertemu dengan Tuhannya, dia akan ada. Kita lah tuan-tuan yang datang ni, kuliah kita ni semua, kita ni termasuk golongan yang kedua. Duduk dalam ni, dengar kuliah, dengar ceramah ni bukan apa, kita nak prepare diri kita lah, sebab rasa tak lama lagi dah, kan? Umur ni dah ujung dah, makin lama makin pendek, bukan makin panjang. Jadi kita ni masuk golongan yang nak bertaubat, kan? Ada sebenarnya boleh pergi, nak pergi lotus boleh lepas maghrib, pergi beli barang, jalan kan, minum boleh. Tapi kita buat keputusan duduk kat sini dengan kuliah, so kita masuk golongan yang kedua, dia kata. Kalau tidak begitu, bererti ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata-mata. Kata Imam Ghazali, kalaulah tidak begitu, kalau dalam diri kita ni tak ada sifat nak bertaubat, maka ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata-mata. Kalau tak ada perasaan nak bertaubat, kita ni hanyalah termasuk golongan yang nakkan kepada dunia sahaja, yang mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi ialah golongan yang pertama. Okey, kita berhenti kat situ dulu ya. Muka surat 5 perenggan yang atas tu. Jadi apa yang dapat kita fahami pada kuliah kita pada malam ni, kita membicarakan tentang bab yang pertama, bab pengantar, bab yang pertama. Dan dalam bab yang pertama ni, Imam Al-Ghazali dia membahagikan manusia ni asasnya, dasarnya kepada tiga golongan. Satu, kata Imam Ghazali, yang tenggelam dalam duniawi. Yang kedua, golongan yang bertaubat. Dan yang ketiga ialah golongan al-arifin. Dan kita bahas pada malam ni, kita dah sebut golongan yang pertama, duniawi itu dia tenggelam dengan dunia, cerita bab mati dia tak nak dengar, dia benci dan dia tak nak. Itu satu, kata Imam Ghazali. Kemudian kita bahaskan bab yang golongan yang kedua, golongan yang bertaubat. Golongan yang bertaubat ni dia rasa diri dia banyak dosa, banyak salah, banyak silap, banyak buat maksiat, takut nak jumpa Allah. Kata Imam Ghazali. Tapi takut itu dia tak termasuk dalam yang dikatakan oleh Nabi, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dia. Bukan golongan itu, kata Imam Ghazali. Tapi sebenarnya kerana kita rasakan diri kita ni banyak buat salah, banyak buat silap, preparation tak ada lagi, maka Imam Ghazali dia bawakan contoh seorang kekasih yang nak bertemu dengan kekasihnya. Seseorang yang nak bertemu dengan kekasihnya, maka dia buat preparation. Itulah umpama kita buat preparation untuk bertemu dengan kekasih. Kita
buat pakai baju cantik, pakai wangi-wangian, bawa barang-barang, bawa bunga, bawa bekalan untuk bertemu. Supaya apa, kata Imam Ghazali? Kita jumpa dengan kekasih kita seronok sangat dengan apa yang kita bawa. Itulah kita, golongan yang nak bertaubat, bekalan yang kita buat supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala seronok tengok, bersusah payah kita prepare diri buat amal itu, buat amal ini, ibadat itu, ibadat ini. Itulah kita golongan yang kedua. Dan insya-Allah kuliah kita yang akan datang, kita akan bicarakan golongan yang ketiga yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai golongan Al-Arifin, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wala ma'ana wala may yattabi'una syaqiyyan wala matruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.